إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang penonton sekalian, insya-Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tajuk yang sering kali kita dengar dalam masyarakat kita, di sekeliling kita, mungkin dalam ahli keluarga kita, iaitu tentang isu saka. Saya rasa tuan-tuan biasa dengar istilah ini, saka. Jadi tajuk saya pada kali ini ialah saka, dendam iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam, iaitu datuk kita. Maka kita ingat bahawa pertama sekali, masalah saka adalah masalah dendam iblis dan kuncu-kuncunya terhadap Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Baik, seterusnya apakah itu saka? Apakah itu saka? Kerana istilah saka ini mengundang pelbagai persepsi dalam kalangan masyarakat. Jadi kita kena tahu adakah istilah ini ada digunakan dalam mana-mana persuratan. Kalau kita merujuk kepada Kamus Dewan, di mana Kamus Dewan mentakrifkan saka sebagai leluhur atau keturunan daripada sebelah mak. Manakala saka baka pula ialah leluhur, iaitu keturunan daripada kedua-dua belah pihak, iaitu ibu dan bapa. Jadi melalui definisi ini kita dapat tahu bahawa istilah saka ni memang terdapat dalam kamus. Cuma penggunaannya mungkin sedikit berbeza. Kerana dalam kalangan pengamal perubatan tradisional dan komplementari ataupun dalam pengubatan Islam, saka merupakan istilah yang digunakan untuk makhluk halus, iaitu jin dan syaitan yang diwarisi daripada keturunan. Itu yang biasa kita fahami daripada istilah saka. Baik, soalan seterusnya, adakah saka hanya ada dalam masyarakat Melayu? Adakah saka hanya ada dalam masyarakat Melayu? Sebab kita menyangka mungkin ilmu-ilmu seperti ilmu saka harimau ni hanya wujud dalam masyarakat Melayu sahaja. Sebenarnya tidak demikian. Di Sudan, ia dikenali sebagai manggu, iaitu semangat atau roh yang diwarisi daripada ibu dan bapa. Dan di Sri Lanka, ia dikenali sebagai malayaka atau the inferior spirits of a dead ancestor, iaitu roh daripada keturunan. Dalam masyarakat Cina, India dan masyarakat orang asli di negara kita pula, mereka percaya bahawa roh nenek moyang yang tidak disemadikan dengan sempurna akan kembali mengganggu anak-anak cucu. Okey, ini saya petik daripada buku-buku yang saya baca. Dan dalam perubatan moden, pula, boleh jadi istilah penyakit genetik. Boleh jadi ia adalah satu istilah yang sesuai untuk menggambarkan keadaan gangguan ini. Kalau tuan-tuan tengok, sebagai contoh, penyakit cyst, penyakit fibroid, kanser, salah satu daripada punca yang dinyatakan dalam perubatan moden, punca kepada penyakit-penyakit ini adalah kerana faktor genetik. Maksudnya kalau ibu ada fibroid, ada cyst, berkemungkinan besar anaknya, anak perempuannya akan ada masalah sedemikian. Bahkan dalam satu hadis Nabi, isteri Nabi bertanya tentang masalah istihadah, darah yang keluar melebihi daripada 15 hari. Maka Nabi bersabda, innaha
ruqdatun min ruqadatis syayatin. Itu adalah sepakan atau terajang syaitan di dalam rahim wanita sehingga menyebabkan berlakunya pendarahan yang melebihi daripada kadar biasa. Mungkin isu itu kita boleh bincang dalam slot lain. Tapi isu hari ini kita bincang secara khusus tentang masalah saka. Baik, para penonton yang saya hormati sekalian, saka adalah gangguan syaitan. Sebagaimana yang mula-mula saya tegaskan tadi, masalah saka adalah masalah gangguan syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 hingga ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, ketika ini Iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apa kata Iblis kepada Allah Ta'ala? Oleh kerana engkau, wahai Tuhan, telah menyesatkan aku, melaknat aku, menghalau aku daripada syurga, maka aku akan menghalang anak-anak Adam dari melalui jalan-jalanmu yang benar. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati melainkan hanya sedikit sahaja daripada mereka yang bersyukur. Kita dapati bahawa ini adalah satu ikrar Iblis terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Maksudnya, once sekali mereka dapat pegang kita, mereka akan kacau kita, ganggu kita. Tak kiralah daripada mana arah, sehinggalah kita meninggal dunia. Kerana apa? Mereka hendak supaya kita bersama-sama mereka. Tak kiralah gangguan tu dalam bentuk gangguan sihir ke, gangguan biasa ke, dan kemungkinan masalah melalui gangguan saka. Diadakan gangguan-gangguan sebegini supaya anak Adam ini tersesat sehingga menyertai Iblis dan kuncu-kuncunya masuk ke dalam neraka. Jadi kita kena tahu bahawa gangguan saka adalah satu daripada janji atau ikrar Iblis untuk menyesatkan anak-anak Adam. Baik, soalan seterusnya timbul. Ini biasa orang tanya, betul ke saka ni roh nenek moyang kita? Adakah roh ibu bapa kita yang dah meninggal boleh datang pada kita menjadi saka? Sebenarnya perkara ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya yang dinukilkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat ke-100. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah datang kepada mereka, datang kepada salah seorang daripada mereka ini ajal atau maut. Maka bila datang je ajal, apa mereka kata? Rabbirji'un, ya Tuhan kami, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ini permintaan orang-orang yang ada ketikanya berhadapan dengan sakaratul maut, terutamanya orang-orang yang keadaan hidupnya tidak melakukan amal soleh. Maka ketika datang ajalnya, dia berdoa, kalau boleh ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Aku dah sedar dan aku kalau boleh nak balik ke dunia, aku nak buat apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya aku boleh buat amal-amal soleh yang mana sebelum ni aku tinggalkan. Sebelum ni aku tak solat, aku tak buat baik, maka sekarang kalau boleh kembalikan aku ke dunia, aku nak buat perkara-perkara soleh. Maka apa kata Allah? Kalla, tidak sekali-kali. Allah menegaskan, orang yang sudah sampai ajal, apabila rohnya telah keluar daripada tubuh, maka Allah tak akan kembalikannya ke dunia. Maka Allah sambung lagi, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah semata-mata perkataan yang mereka kata, yang mereka tuturkan. Sedangkan daripada belakang mereka, wa min waraihim, di belakang mereka ada barzakh atau sempadan pemisah.
dinding permisah yang dipanggil alam barzakh hinggalah sampai hari kiamat. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak akan sekali-kali mengembalikan roh orang-orang yang telah meninggal dunia ke dunia untuk berbuat kebaikan. Maknanya, orang, kalau kita kata roh nenek moyang kita balik jadi saka, itu satu pernyataan yang salah. Satu pernyataan yang salah. Roh nenek moyang, roh ibu bapa kita, kalau dah meninggal, tak akan balik ke dunia. Cuma ada perbahasan ulama' lah tentang ada kata orang-orang yang soleh kadang-kadang diberi keizinan oleh Allah Ta'ala untuk balik pada hari-hari tertentu dengan keizinan Allah. Itu perbahasan yang panjang, saya fikir saya tidak akan membahaskan perkara itu di sini. Cuma nak bagi tahu orang-orang yang ada masalah dengan persahabatan dengan makhluk halus ini, mereka sekali-kali tidak akan balik ke dunia, apatah lagi nak jadi saka. Kalaulah betul mereka ni diberi kelonggaran, peluang kembali ke dunia, mereka tidak akan jadi saka, tak akan jadi makhluk hantu yang mengacau anak cucu. Sebaliknya mereka kata apa? La'alli a'malu solihah. Supaya kalau aku balik ke dunia ni, aku nak buat perkara-perkara yang soleh, amal-amal soleh. Dia tak akan balik jadi hantu, sebaliknya dia akan pergi ke surau, masjid, buat amal ibadah. Itu kalau mereka diberi peluang. Sedangkan Allah kata, sekali-kali mereka tak akan dapat peluang tersebut. Tak akan balik dah ke dunia. Jadi, kalau kita nampak contoh dalam keturunan kita ada, kita tahu keturunan kita bersahabat dengan makhluk ini. Mereka meninggal. Dan kita kata, kita nampak jelmaan rupa mereka datang. Itu bukan roh nenek moyang kita, bukan roh ibu bapa kita, tapi itu adalah makhluk halus, iaitu syaitan dan jin yang kufur, yang cuba untuk mengganggu kita, menyesatkan anak Adam, supaya bersama-sama mereka menuju ke neraka. Kena ingat poin itu. Baik, seterusnya soalan. Bagaimana syaitan boleh menjadi saka kepada manusia? Bagaimana cara mereka ini boleh masuk dalam kehidupan kita lalu bertukar menjadi saka gangguan ini? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat ke-42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya engkau wahai iblis tidak ada keupayaan untuk menguasai para hamba-Ku kecuali orang yang mengikut kehendak engkau dari kalangan orang-orang yang sesat. Jadi berdasarkan ayat Quran ini, Allah menegaskan syaitan, iblis tidak boleh menguasai manusia kecuali kalau kita ni memang ikut dia, dan kita lagi-lagilah kalau kita ni tidak ada seseorang yang membimbing, guru yang mursyid untuk membimbing kita dalam hal ehwal ini, maka mudahlah kita tersesat. Mudah kita tersesat kerana kita jauh dari bimbingan, terutama bimbingan daripada alim ulama, guru-guru yang soleh. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kadang-kadang berlaku perkara-perkara macam ni kerana kita ni jauh daripada orang-orang yang soleh. Dan disebab itulah maka syaitan ini mengambil peluang atas ketidakcaknaan kita kepada keperluan orang-orang alim, orang-orang soleh di sekitar kita, maka mereka menusukkan jarum tipu daya untuk menyesatkan kita. Okey, kita tengok bagaimana mereka masuk kepada kehidupan kita. Yang pertama sekali, ini adalah basic bagaimana syaitan jin itu boleh menjadi saka dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali ialah kalau kita meminta perlindungan dari jin atau syaitan. Kalau kita meminta pertolongan daripada jin atau syaitan, maka sudah tentu kita akan mudah diperdaya oleh makhluk ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat ke-6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan sesungguhnya ada dari kalangan manusia itu, pemimpin manusia itu, yang meminta pertolongan daripada pemimpin daripada kalangan jin, dan bertambah kepada mereka kesesatan, bertambah kepada mereka tipu daya. Bertambah
kepada mereka hasil daripada berkawan, hasil berkawan atau meminta pertolongan daripada makhluk jin dan syaitan ini, maka kita bukan makin senang tapi makin susah. Dan sekiranya kita berkawan, mengambil mereka sebagai sahabat, mengambil mereka sebagai khadam, mengambil mereka sebagai qarin, mengambil mereka sebagai apa-apalah pembantu ke, ketika saat kita nak meninggal, biasanya makhluk-makhluk ini akan meminta balasan. Macam dia istilahnya macam alung lah. Kita pinjam RM100, tapi kita kena bayar RM1,000, termasuk bunga-bunganya sekali berganda-ganda. Jadi sebab itu tuan-tuan, mereka yang biasa mempunyai hubungan persahabatan ke, khadam ke dengan makhluk ini, mereka akan makin menjadi bertambah sesat dan makin susah hidupnya. Dan kesusahan ini, kesesatan ini bukan hanya terhad kepada mereka ni, bahkan diwarisi kepada keturunan mereka. Itu yang akan menyusahkan anak-anak Adam, zuriat-zuriat Nabi Adam ini. Baik, punca kedua bagaimana saka ini boleh berlaku, iaitu kerana kita beramal dengan amalan yang salah. Beramal dengan amalan salah atau kita terlibat dengan amalan memuja jin atau memuja syaitan. Apa dalilnya? Dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang sesiapa yang berpaling daripada pengajaran yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, maka kami akan adakan baginya syaitan dan syaitan itulah akan menjadi qarin. Maksudnya, syaitan ini kalau kita ambil melalui amalan-amalan salah, kita puja, kita berkawan dengannya, maka syaitan ini akan jadi qarin. Persahabatan ini tidak akan terhenti setakat itu saja. Kalau kita meninggal, maka syaitan ini, jin ini, yang kufur ini akan mencari tuan dia, iaitu anak cucu kita. Bagaimana mereka boleh kenal DNA kita, maka begitulah dia akan kenal DNA anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Nabi SAW bersabda, Inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berlari dalam tubuh anak Adam sebagaimana atau melalui salur darah anak Adam. Maknanya dalam salur darah ni dia boleh masuk. Sudah pasti DNA kita, identiti kita dia tahu. Dan biasanya kalau darah kita sama dengan anak kita, sama dengan cucu kita, maka dia boleh mengenali. Dan sebab itulah dalam amalan-amalan sihir, antara perkara yang diminta daripada mangsa, yang diminta untuk dikenakan kepada mangsa ialah sesuatu yang mempunyai DNA mangsa. Contoh pakaian yang pernah dipakai, rambut mangsa, kuku mangsa, darah mangsa, apa lagi? Maknanya barang-barang yang pernah dipakai oleh mangsa biasanya mempunyai DNA kita. Dan dengan cara ini, jin syaitan ini mudah mengenali kita, mudah mengenali mangsa melalui identiti DNA kita. Baik, jalan ketiga bagaimana saka itu boleh berlaku, iaitu melalui penglibatan kita, dirawat oleh orang yang berdamping dengan syaitan. Kalau kita ni jenis suka orang yang jenis suka pergi jumpa bomoh, jumpa pawang, jumpa dukun, atau kita dirawat oleh mereka-mereka yang mempunyai sahabat-sahabat daripada kalangan jin dan syaitan ini, maka mudahlah kita ini dihampiri atau dihinggapi oleh makhluk tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 hingga 223, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin tanazzalu 'ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu wahai manusia, kepada siapa syaitan itu selalu turun? Mereka turun kepada orang-orang yang berdosa,
yang mana mereka ini mendengar bisikan-bisikan syaitan dan kebanyakan bisikannya itu adalah bohong semata-mata dan mereka ini adalah pembohong dan kebanyakan mereka adalah pembohong. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni ada sifat suka menilik barang hilang, menilik hati orang, dengan berjumpa dengan orang ni, berjumpa dengan pawang ni, bomoh ni, kita boleh tahu perkara-perkara gaib. Sebenarnya mereka mendapat khabar itu daripada syaitan-syaitan ini. Dan dengan kita ni selalu berjumpa dengan orang-orang yang berkawan dengan syaitan, tidak mustahil kita juga tergolong dalam orang-orang yang didampingi oleh syaitan. Sebab itu bahayanya berkawan dengan orang macam ni. Apa sahaja barang yang diberikan oleh bomoh pawang ini, kalaulah kita simpan, maka kita meninggal. Apabila kita meninggal, maka mudahlah saka itu diwarisi kepada anak cucu kita. Dan perkara keempat, bagaimana saka ini boleh berlaku? Iaitu kalau kita ni suka menyimpan atau ada menyimpan barang yang berpuja. Maksudnya yang pernah digunakan dalam upacara pemujaan untuk memuja jin atau syaitan, seperti pemujaan nombor ekor, keris yang dipuja pada setiap malam Jumaat, atau apa-apa lagi barang-barang yang berpuja. Firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 87 hingga 88. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaum فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Mereka berkata, ini kisah Nabi Musa balik daripada Bukit Tursina bertemu kaumnya, lalu Nabi Musa dapati mereka ini sedang menyembah satu patung daripada emas. Patung ini berbentuk lembu, sapi betina yang boleh bercakap. Lalu mereka kata, ma akhlafna, kami tidak mengingkari janji kami kepadamu wahai Musa dengan kekuatan yang kami ada. Kami tak ingkar janji. Tetapi walakinna, tapi kami ini telah dibebankan dengan membawa barang-barang perhiasan. Barang-barang perhiasan tak kala lari daripada negara Mesir, barang-barang perhiasan daripada emas, maka kami campakkannya. Kami campak ke dalam api sebab Samiri, seorang ahli sihir yang terkenal ketika itu, Samiri arahkan kami berbuat demikian. Maka kami campakkan barang-barang emas itu ke dalam api dan begitu juga Samiri turut mencampakkan. Dan Samiri dalam ayat seterusnya, nanti kita akan lihat, Samiri dia tahu cara nak buat sihir, iaitu diambilnya bekas tapak kaki kuda yang dinaiki oleh Jibril, diambil tapak kaki tersebut, bekas tapak kaki tersebut, pasir tersebut, dicampak ke dalam api bersama bahan-bahan ini. Lalu apa? Fa'akhrajalahum ijlan jasada, maka dikeluarkan oleh Samiri daripada unggun api itu ijlan jasada, lembu betina yang mempunyai jasad yang bersuara. Faqalu haza ilahukum, dan Samiri kata inilah Tuhan kamu dan juga Tuhan Musa. Tapi Musa telah lupa. Jadi kita dapati bahawa inilah sebagai contoh kegiatan pemujaan terhadap sesuatu menggunakan amalan sihir sehingga terhasilnya sesuatu barang yang berpuja. Dan kesan kepada orang-orang yang menyimpan barang-barang berpuja ini, itulah jadinya kadang-kadang jadi berlaku hasutan-hasutan ataupun bisikan-bisikan yang tidak elok, ataupun berlaku masalah-masalah seperti gangguan kepada kehidupan mereka akibat menyimpan barang-barang yang berpuja. Okey, baik. Jadi itu adalah 4 keadaan bagaimana saka ini boleh terhasil. Saya ulang balik yang pertama tadi, iaitu kita minta pertolongan daripada jin dan syaitan. Tak kiralah minta pertolongan guna tangkal ke, guna pelaris ke, guna apa-apa saja, itu dikira sebagai satu minta pertolongan. Atau yang kedua, kita ada beramal dengan amalan yang salah, seperti beramal dengan ilmu kebal, ilmu ghaib, ilmu pemanis, ilmu pelaris, ilmu apa lagi. Semua ilmu-ilmu tersebut sebahagiannya mempunyai kaitan dengan persahabatan dengan makhluk ini.
Yang ketiga, kita dirawat oleh orang yang berdamping dengan syaitan. Kita kiralah kalau kita tak beramal sekalipun, kita bertemu dengan orang yang ada kaitan dengan amalan ini, boleh menyebabkan kita ini turut didampingi oleh makhluk tersebut. Dan yang terakhirnya, kalau kita ini ada simpan barang-barang berpuja. Baik, bagaimana nak mengatasinya? Bagaimana nak mengatasinya? Baik, berikut adalah cara untuk kita mengatasi atau merawat daripada masalah saka. Kita lihat dalam kes tadi, kita kata Nabi Musa telah berdepan dengan kaumnya yang telah dihasut oleh Samiri sehingga menyembah patung lembu betina. Maka apa yang berlaku? Kita ambil daripada kisah tersebut, maka untuk menghapuskan anasir-anasir pengaruh-pengaruh makhluk halus ini dalam amalan saka terutamanya, maka yang pertama sekali pengamal perlu bertaubat. Dan pengamal perlu bertaubat. Tapi kalau pengamal tu dah mati, maka keturunannya, anak cucunya perlu bertaubat. Sama ada perlu bertaubat untuk dirinya atau bertaubat untuk ibu bapanya yang ada amalan tersebut. Dalilnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, daripada surah Al-Baqarah ayat 54. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah," hinggalah akhir ayatnya. Jadi dalam kisah ni, Nabi Musa telah diwahyukan oleh Allah Taala untuk kaumnya yang terlibat dalam amalan penyembahan lembu tadi, kalau mereka betul-betul nak bertaubat, mereka kena bunuh diri. Tapi itu syariat zaman Nabi Musa. Zaman kita, kalau kita terlibat dengan amalan-amalan syirik, amalan-amalan khurafat, maka cara untuk kita bertaubat ialah pertama, yang paling ringan, kita istighfarlah. Istighfar astaghfirullahalazim. Tapi bagi kes-kes sebegini, bila melibatkan persahabatan dengan makhluk-makhluk jin syaitan ini, yang paling baik ialah kita lakukanlah taubat nasuha dan kalau boleh sampai peringkat taubat terpimpin. Ada peringkat taubat, dipanggil taubat inabah, aubah. Jadi untuk melakukan taubat terpimpin ini, perlu dipandu oleh seorang guru yang mursyid. Sebab kita susah untuk mencapai taubat ini kalau kita ini berada dalam kelompok kita saja tanpa bimbingan seseorang. Sebab itu bi'ah ataupun keadaan sekeliling kita memainkan peranan untuk kita menjadi lebih baik. Sebab itu kalau kita betul-betul ingin bertaubat daripada amalan-amalan khurafat ini, sebaik-baiknya lakukanlah taubat terpimpin melalui pimpinan seorang guru yang mursyid. Baik, seterusnya cara untuk mengelakkan gangguan saka. Tadi kita kata taubat. Itu yang syarat pertama. Syarat kedua ialah, kat sini ada sedikit kesilapan pada slide itu. Saya sebenarnya dalam ayat ini Allah berfirman, surah Taha ayat 97, ayatnya ialah وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. Ayatnya daripada surah Taha ayat 97. Saya salah tulis kat atas tu. Jadi ayatnya yang maksudnya betul, dan sekarang lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya. Ini kisah Nabi Musa juga tadi. Nabi Musa kata kepada Samiri yang mencipta patung itu, sekarang kamu tengok. Wanzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi akifa. Engkau tengok kepada Tuhan kau, iaitu lembu yang kau sembah tadi, sesungguhnya kami akan membakarnya, lanuharriqannahu. Kami akan bakarnya, summa lanansifannahu fil yammi nasfa, dan kami akan hancurkannya dan taburkan sebutnya ke laut sehingga hilang lenyap. Jadi ada dua kaedah sebenarnya daripada kisah Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir iaitu Samiri dan juga lembu yang
dihasilkan daripada upacara sihir tadi. Pertama, pengamal iaitu orang-orang yang mengikutnya kena taubat. Yang kedua, barang-barang yang berpuja tadi, bahan-bahan sihir tadi perlu dihapuskan. Sama ada melalui dibakar ataupun dibuang ke laut. Sebab tu bagi tuan-tuan yang ada masalah gangguan saka ni, cuba kenal pasti barang-barang yang dimiliki oleh arwah. Kalau kita tengok, kalau kita rasalah arwah dulu memang ada terlibat bersahabat dengan jin. Contoh bela hantu raya, hantu laut dan sebagainya. Ataupun memang dia ni jenis suka beramal ilmu-ilmu pelik. Ilmu kebal, ilmu tu dan ilmu ni. Ataupun dia ada suka berbomoh, berpawang. Pergi jumpa bomoh tu bagi cincin, jumpa bomoh tu bagi tongkat dan sebagainya. Ataupun dia ada simpan barang-barang berpuja. Dia ada simpan. Contoh tangkal azimat. Jadi cari barang-barang ini, matikan. Caranya bakar. Kalau boleh bakar, bakar. Kalau barang kemas seperti cincin emas, gelang emas, rantai, loket, juallah. Jual ke kedai-kedai emas, leburkan dia. Kalau benda dalam bentuk senjata, pertama tadi barang kemas. Kalau boleh leburkanlah. Kalau barang senjata seperti keris, pedang, tombak yang memang kita tahu kesayangannya dan dibalut dengan kain kuningnya, dan kain merahnya ataupun diperasap pada malam-malam tertentu, maka buanglah barang ini sama ada ke laut atau ke sungai. Atau dalam bentuk barang perhiasan seperti tepak sirih, seperti apa lagi, kacik pinang, apa lagi, dulang tembaga, maka jual ataupun buang ke tempat-tempat seperti laut atau sungai. Atau yang keempat dalam bentuk kertas, tulisan-tulisannya, pakaian-pakaiannya dibakar. Itu kaedah untuk mematikan barang-barang kepunyaannya. Tapi perlu diingat tidak semua barang-barang yang dipunyai oleh arwah ini ada kaitan. Boleh jadi tidak ada apa-apa masalah. Cuma kita cara nak kena pasti ialah tengok apakah barang-barang yang agak istimewa. Apa barang-barang yang agak istimewa yang diwariskan kepada kita ataupun kepada anak cucu kita. Maka barang itulah yang sepatutnya kita matikan. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Selain daripada kita kena bertaubat, anak-anak cucu kena bertaubat. Mudah-mudahan gangguan tersebut tidak kena pada kita. Baik. Seterusnya. Okey. Bagaimana pula kedudukan mereka, ibu bapa kita ni? Ialah kita sayang ibu bapa, siapa tak sayang ibu bapa, tok nenek kita. Sudah pasti kita rasa sedih kalau ada orang kata ibu bapa kita ni terlibat dengan amalan ini. Sebenarnya prinsipnya kita jangan salahkan keturunan kita. Jangan salahkan ibu bapa kita kerana perkara ini merupakan salah satu daripada tipu daya syaitan. Sehingga kadang-kadang arwah keturunan kita itu tertipu dan tidak menyedari mereka ini ditipu oleh makhluk tersebut. Jadi apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat ialah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Kita tengok dalam surah Ibrahim ayat 22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Yang bermaksud dan berkatalah pula syaitan selepas selesai perbicaraan di hari akhirat, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar dan aku telah menjanjikan kamu, lalu aku mungkiri janjiku itu kepada kamu. Kita nampak bahawa syaitan telah menipu arwah keturunan kita. Dia menipu dan keturunan kita, ibu bapa kita atau nenek moyang kita tertipu dengan perdayaan syaitan.
Dan tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa mempengaruhi kamu selain daripada kamu telah mengajak kamu, selain daripada aku telah mengajak kamu, lalu kamu terburu-buru menurut ajakanku itu. Maka janganlah kamu salahkan aku, tetapi salahkan diri kamu sendiri. Ini syaitan ketika nak dimasukkan ke neraka, dia kata, kamu yang ikut aku. Kamu yang telah terpedaya dengan aku. Jangan salahkan aku. Engkau pun sama dengan aku masuk neraka. Itu kata syaitan. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dan kamu juga tidak dapat menyelamatkan daku. Syaitan kata, aku pun tak selamat, kamu pun tak selamat. Sesungguhnya dari dahulu lagi aku telah kufur, ingkarkan perintah Tuhan yang kamu sekutukan daku dengannya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi kita kena ingat bahawa sebenarnya berlakunya masalah ini kerana tipu daya syaitan. Yang bersalah dalam hal ini ialah syaitan itu. Dia telah menipu daya, telah memperdayakan, menipu arwah, mungkin arwah mak ayah kita atau tok nenek kita. Jadi apa yang kita kena buat ialah mintalah ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa mereka. Minta Allah ampun. Sebab kadang-kadang berlaku perkara ini di luar daripada kehendak mereka. Kadang-kadang berlaku kerana desakan hidup. Berlaku kerana terpaksa. Orang dulu kadang-kadang mereka nak buka satu kawasan, perlu perlindungan sedangkan tak ada perlindungan. Maka mereka carilah makhluk-makhluk ini untuk dijadikan sebagai suatu perlindungan. Dan yang terakhirnya ialah bagi mereka yang telah cuba berikhtiar, cuba merawat tapi tidak sembuh, maka kita tengok satu kisah yang boleh menjadi satu bentuk motivasi, iaitu kisah wanita yang dirasuk zaman Nabi. Ketika Nabi SAW hidup lagi, wanita ni sudah pun mengalami masalah gangguan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. An Atha bin Abi Rabbah, daripada Atha bin Abi Rabbah, qala, dia berkata, qala li Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas kepadaku. Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabbah ni, ala urika imra'atan min ahli jannah, wahai Atha, nak tak aku tunjuk pada kamu seorang wanita yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Nak tak kamu tengok ahli syurga ni, wanitanya di ahli syurga ni. Maka aku kata Atha bin Abi Rabbah, dia kata, bala, bahkan aku nak tengok siapa orangnya. Qala, kata Ibnu Abbas, hazihil mar'ah as-sauda. Ni perempuan yang berkulit hitam ni. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perempuan ini ketika itu Atha bin Abi Rabbah dengan Ibnu Abbas berjalan nampak Kaabah. Di Kaabah itu, pada kelambu Kaabah itu, mereka melihat seorang wanita sedang pegang, bergayut pada kelambu Kaabah. Maka Ibnu Abbas kata, itulah, wanita itulah yang masa ketika hayat Nabi, dia telah mendatangi Nabi SAW, faqalat, dan dia berkata kepada Nabi, inni usra, aku ni sering dirasuk. Wa inni atakasyaf, sehingga bila aku dirasuk, aurat aku semua terbuka. Fad'ullah li, tolonglah doa pada aku ya Rasulullah supaya aku sembuh. Maka Nabi bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, kamu bersabar dan kamu akan dapat syurga. Itu kata Nabi. Nabi kata kepada wanita ni, kalau kamu sabar dengan gangguan ini, kerasukan ini, kamu boleh masuk syurga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaka. Kalau engkau nak juga, aku boleh doa dan Allah akan sembuhkan penyakit kamu. Doa Nabi kan, pasti mustajab. Maka berkata wanita itu, faqalat asbiru. Ya Rasulullah, kalau macam tu, aku pilih untuk bersabar. Faqalat, dan disambung lagi, inni atakasyaf. Aku ni, kalau berlaku kerasukan, tak sedar diri, aurat aku akan terbuka. Fad'ullaha li alla atakasyaf. Tolong doakan kepada aku ya Rasulullah supaya kalau berlaku kerasukan aku tidak akan terbuka aurat. Fada'alaha, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah untuk wanita ni. Haddatsana Muhammad akhbarana Makhlad an Abi Juraih akhbarani Atha annahu ra'a umma Zufar tilka imra'ah tawilah sauda
ala sitril Ka'bah. Dan dikatakan bahawa nama wanita itu ialah Ummu Zufar. Seorang wanita yang tinggi berkulit hitam dan masa ketika itu beliau sedang bergayut atau memegang kepada kelambu Kaabah. Maknanya nak menunjukkan bahawa ketika hayat Nabi SAW bukan tak ada orang yang mengalami kerasukan. Ada. Dan jumpa Nabi. Tapi apa Nabi kata? Kalau kamu sabar, kamu akan dapat syurga. Kalau kamu nak, aku boleh doa. Jadi bagi orang-orang yang mengalami masalah saka ni, pesan saya, jangan berputus asa. Sebenarnya kalau kita sabar, insya-Allah satu langkah kaki dah berada di syurga. Cuma syaratnya jangan sampai kita mengambil jalan berikhtiar dengan cara yang salah. Kita dah ada masalah saka, tak tahan sangat, kita pergi jumpa bomoh, jumpa pawang, jumpa itu ini dan mereka berubat dengan cara yang salah, maka kita bukan saja sakit kerana masalah saka, bahkan akidah kita juga terjejas. Jadi tidak memberi apa-apa manfaat atas kesakitan yang kita alami itu. Jadi kalau kita bersabar, insya-Allah Allah akan sediakan syurga kepada mereka yang bersabar atas musibah terkena gangguan makhluk halus ini. Wallahu a'lam. Sebagai kesimpulan, saya boleh katakan bahawa masalah saka adalah masalah gangguan akibat dendam iblis syaitan kepada Nabi Adam, dan ia telah berturutan kepada kita. Mana-mana keturunan kita yang ada hubungan dengan makhluk tersebut biasanya akan terkena gangguan kerana itu adalah janji iblis dan juga syaitan. Cara untuk kita hapuskan ialah pertama, bertaubatlah. Yang kedua, hapuskan barang-barang yang menjadi kepunyaan atau milikan keturunan yang kita tahu ada masalah tersebut. Yang ketiga, janganlah putus daripada berusaha berikhtiar. Kalau kita nak berikhtiar, cari cara yang selari dengan syariat. Jangan cari cara yang khurafat dan sebagainya. Dan teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, dosa keturunan kita yang ada masalah hubungan dengan makhluk jin atau syaitan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa setakat itu sajalah untuk kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada para pendengar sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.